Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Hazim bin Wan Mak Mohtar. Nama saya Muhammad Haikal bin Rostam. Saya Muhammad Syazwan Shah bin Anwar. Hai, saya Muhammad Faris bin Isyamuddin. Hai, saya Dia Kaisha binti Deraman. Isu penyebaran maklumat palsu dan kesannya terhadap masyarakat. Pada zaman ini, maklumat lebih mudah diterima dan disampaikan. Segalanya berada di hujung jari. Namun, dengan kemajuan yang semakin canggih ini, ia telah menyebabkan maklumat tersebar tanpa batasan. Pada zaman pandemik ini, sering kita dengar tentang berita bahayanya vaksin, sedangkan semua sedia maklum bahawa vaksin bertujuan untuk melindungi kita daripada COVID-19. Disebabkan itu, telah wujud ramai golongan yang menolak vaksin dan telah memudaratkan orang-orang di sekeliling mereka. Ini adalah contoh yang paling ketara tentang maklumat palsu. Jadi, apakah itu maklumat palsu? Maklumat palsu ini telah wujud dari zaman Nabi Adam AS lagi, di mana Iblis telah memberitahu suatu maklumat bohong dan berunsur penipuan kepada Nabi Adam AS dan Nabi Adam AS telah mempercayainya. Akibatnya, Nabi Adam AS telah dihalau keluar daripada syurga. Maklumat palsu merupakan suatu propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah dan tidak benar. Ia juga ditafsir sebagai perbuatan menutup info sebenar dengan info yang tidak benar. Jadi, bagaimana kita mahu mengenali sesuatu berita itu palsu atau benar? Antara ciri-ciri maklumat palsu ialah: pertama, maklumat tersebut memenuhi kemahuan pendengar. Yang kedua, maklumat tersebut mempunyai unsur-unsur kebencian dan kemusnahan. Yang ketiga, sumber bagi maklumat ini adalah tidak tepat dan berasas. Dan yang keempat, maklumat palsu sering disertakan dengan imej atau foto yang telah disunting bagi menarik peminat orang ramai. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai cabaran-cabaran dalam mencegah berita palsu. Cabaran yang pertama ialah sikap pentingkan diri sendiri. Di Malaysia, masih ramai lagi masyarakat yang berfikiran kelas ketiga. Mereka yang berfikiran sebegini mempunyai sikap ego yang tinggi, self-centered dan tidak menerima pandangan orang lain. Mereka sanggup bertindak demi memenuhi kehendak diri sendiri tanpa memikirkan perasaan para pengguna yang lain. Sebagai contoh, terdapat segelintir masyarakat yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu demi meraih status virus semata-mata ataupun bertujuan untuk menjatuhkan sesetengah pihak. Cabaran yang seterusnya ialah kurangnya kesedaran dalam diri masyarakat. Walaupun Malaysia sudah menerajui era pemodenan, namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat yang suka bertindak tanpa memikirkan kesan dan akibat yang bakal berlaku, kerana mereka mengambil mudah dalam segala perilaku sama ada secara maya maupun fizikal. Mereka juga tidak sedar akan tanggungjawab mereka untuk menjadi pengguna yang berhemah demi memelihara ukhuwah yang terjalin sesama masyarakat. Sebagai contoh, terdapat pengguna media sosial yang suka menyuarakan pendapat mereka secara terbuka dan terang-terangan sehingga mampu menyinggung perasaan pengguna yang lain. Selain daripada itu, penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga menjadi cabaran dalam mencegah penyebaran berita palsu ini. Cara corak berfikir dan mentaliti masyarakat kita mempengaruhi kadar penularan berita ini, di mana mereka langsung tidak teragak-agak untuk menyebarkannya kerana mereka tidak terkesan dengan undang-undang sedia ada. Antara undang-undang berkaitan isu penyebaran maklumat palsu ialah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang membawa kepada hukuman saman tidak lebih RM50,000 Malaysia atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya jika didapati bersalah. Namun, menurut Ketua Pegawai Operasi SKMM, Datuk Dr. Mazlan Ismail dalam sebuah wawancara, beliau berkata akta ini sudah lama dan perlu dipindah semula mengikut perkembangan semasa. Katanya lagi,
Denda yang dikenakan ini masih kecil dan tidak menggerunkan penyebar berita palsu. Contohnya, penyebaran fitnah yang berleluasa di zaman ini dan lebih teruk lagi apabila berita tersebut boleh mengancam perpaduan masyarakat. Tambahan pula, Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 telah dimasukkan kerana rang undang-undang yang bersifat umum dan dikhawatiri menyekat kebebasan bersuara rakyat. Walau bagaimanapun, kebimbangan masyarakat terhadap kandungan rang undang-undang ini agak berasas kerana kandungannya yang tidak jelas boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Kita beralih pula kepada cabaran yang seterusnya, iaitu masyarakat kurang peka. Seperti yang kita lihat, masyarakat sekarang sangat mudah percaya pada teks berantai seperti di WhatsApp, Facebook ataupun Twitter. Sepatutnya, masyarakat perlu mengamalkan konsep baca boleh, percaya jangan, kerana kita tidak tahu latar belakang penulis dan kesahihan sumber tersebut. Maklumat yang disebarkan di media sosial juga kadang-kadang bertindak lebih pantas daripada platform rasmi. Bahkan, ada juga akaun mengambil tunda atau bahasa mudahnya, troll, yang menyerupai akaun rasmi. Hal ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat walaupun tujuannya hanya untuk berjenaka dan sindiran. Kesan-kesan penyebaran berita palsu terhadap 3 aspek utama iaitu individu, masyarakat dan negara. Pertama, kesan terhadap individu. Berita palsu yang bertujuan untuk menjatuhkan maruah dan imej seseorang dapat menjejaskan reputasi dan air muka mereka dan ini kemudian mendorong kepada kes buli. Si mangsa akan berasa malu dan takut untuk tampil di khalayak ramai, malah paling buruk sekali mereka mengambil tindakan untuk membunuh diri. Selain itu, berita yang berunsurkan fahaman ajaran ekstrim dan sesat dapat memesohkan akidah, lebih-lebih lagi kepada mereka yang kurang pengetahuan tentang agama. Mereka akan mula terjebak dalam aktiviti yang bercanggah dengan ajaran Islam seperti perkara-perkara syirik dan khurafat dan kita boleh melabelkan mereka sebagai murtad kerana berpaling daripada ajaran Islam yang betul. Kedua, kesan terhadap masyarakat. Berita yang mengandungi unsur-unsur negatif dan penipuan boleh menyumbang kepada gejala sosial serta mendorong kepada kegiatan jenayah di kalangan masyarakat. Apabila banyak jenayah dan gejala sosial berlaku dalam kalangan masyarakat, ia dapat menjejaskan keselamatan dan keharmonian dalam kalangan komuniti. Seterusnya, berita palsu yang menyentuh sensitiviti keagamaan dan perkauman boleh menggugat perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat berbilang kaum. Kita tidak mahu tragedi 13 Mei 1969 berulang di mana berlakunya rusuhan kaum yang mengakibatkan kerosakan harta benda dan juga kematian. Ketiga, kesan terhadap negara. Penyebaran berita palsu berkaitan maklumat kritikal negara yang dapat menimbulkan kegusaran dan ketidakharmonian negara. Contoh yang kita boleh ambil di sini ialah berita berkenaan COVID-19 yang tidak betul. Apabila berita ini sampai kepada masyarakat, mulalah panik buying di semua pusat beli belah dan ini mendorong kepada kegusaran dan panik sekaligus mengancam keharmonian negara. Di samping itu, berita yang berunsurkan kebencian terhadap kerajaan dan negara boleh mewujudkan ketidakpercayaan rakyat kepada kerajaan pemerintah. Contoh yang kita boleh ambil di sini ialah semasa peletakan jawatan Perdana Menteri yang ke-7. Di mana banyak berita palsu yang tersebar luas dan memburukkan lagi situasi politik negara pada masa tersebut. Ia dapat menjatuhkan kredibiliti kerajaan pemerintah sehinggakan perpaduan rakyat goyah. Setiap masalah atau isu sudah pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa cadangan bagi mengatasi penularan berita palsu di kalangan masyarakat. Di sini juga saya akan tekankan tentang 3 perkara berkaitan cadangan, iaitu yang pertama dengan memeriksa sumber dan pembandingan maklumat, kedua dengan memperketatkan undang-undang dan hukuman, dan akhir sekali dengan mengadakan kempen untuk masyarakat menilai maklumat. Bagi memeriksa sumber dan perbandingan maklumat, kita sedar bahawa teknologi maklumat kini telah menjadi satu lonjakan besar kepada proses perkongsian maklumat. Namun begitu, bagi mengelakkan dari tularnya penyebaran berita palsu di negara kita, haruslah kita memeriksa sumber dan membuat perbandingan maklumat dengan menentukan sama ada berita itu sahih ataupun tidak. Berikut merupakan ciri penting yang perlu dinilai terlebih dahulu tentang sesuatu maklumat, iaitu pertama, fakta atau pendapat, kedua, tahun penerbitan dan individu yang bertanggungjawab,
Ketiga, bahan popular dan akademik. Dan akhir sekali ialah kumpulan sasaran. Cadangan seterusnya ialah memperketatkan undang-undang dan hukuman. Seperti yang kita tahu, undang-undang atau peraturan adalah salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kepentingan negara. Jadi, bagi konteks internet dan penyebaran maklumat pula, undang-undang cyber diwujudkan untuk memastikan para pengguna menggunakan internet sebaik mungkin dengan cara yang betul. Mengenai perspektif undang-undang, jika sesuatu maklumat itu adalah palsu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), Cyber Security Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan menyiasat dengan terperinci menggunakan kaedah komputer forensik ataupun kaedah sebaliknya. Seterusnya, dari undang-undang tersebutlah wujudnya hukuman setimpal yang mana antara hukuman yang dikenakan kepada suspek yang menyebarkan berita palsu ialah hukuman penjara setahun atau denda RM100,000 atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan cadangan terakhir adalah dengan mengadakan kempen untuk masyarakat menilai maklumat. Bagi menghentikan dari tersebar luasnya berita palsu, rakyat harus bekerjasama membanteras berita palsu tersebut supaya dapat mengelakkan dari timbulnya rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat mengenai berita palsu itu. Malaysia wajar mengikut contoh negara terbaik yang mengatasi masalah berita palsu ini atau disinformasi dengan mewujudkan pembelajaran celik media dari tadika sehinggalah universiti. Dan akhir sekali, haruslah kita sedar bahawa kaedah yang paling berkesan adalah dengan cara mendidik rakyat Malaysia supaya menerapkan kemahiran berfikir dengan menilai kebenaran dan kesahihan sesuatu maklumat. Berkata pepatah orang Cina, kabar angin akan terlerai apabila sampai kepada orang bijak. Kesimpulannya, kita harus sedar bahawa penyebaran maklumat ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam berkongsi nilai-nilai murni kepada semua masyarakat jika ianya digunakan sebaiknya. Islam sangat menitik beratkan tentang cara penyampaian berita atau maklumat bagi mengelakkan apa-apa salah faham yang mampu mengeruhkan keadaan atau memecah belahkan masyarakat. Akhir sekali, penyebaran berita palsu ini haruslah dihentikan sebaiknya untuk masa depan yang lebih cerah untuk negara kita.